Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Akilah binti Rashid, pembuka matrik I192038556. Hari ini saya akan membentangkan laporan industri saya di Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah, Seri Kembangan. Pertama sekali kita pergi kepada sejarah penubuhan ataupun latar belakang Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah. Sekolah Rendah Al-Hidayah ia merupakan sebuah sekolah di bawah penyeliaan Jabatan Agama Islam Selangor, iaitu JAIS, dan sekolah ini telah dibuka pada 7 Januari 2006 dengan diberi nama Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah. Pada peringkat awal, sekolah ini berpopulasi hanya seramai 150 orang pelajar dan 6 orang guru sahaja. Namun, terdapat peningkatan dan pertambahan pelajar dari tahun ke tahun sehingga ke hari ini, iaitu tahun 2023. Jumlah pelajar adalah seramai 350 orang dan guru seramai 6 orang dengan 3 buah kelas. Seri Al-Hidayah ataupun Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah menyediakan pendidikan formal kepada anak-anak yang layak memasuki darjah 1 sekolah agama. Kokurikulum Seri Al-Hidayah ini selari dengan kokurikulum Sekolah Agama Negeri di bawah Sekolah Agama Negeri, iaitu SAN, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Selangor JAIS. Dan subjek yang diajar termasuklah Iqra, Al-Quran, Imla, Tauhid, Akhlak, Fiqh, Sirah, Khat, Jawi, Bahasa Arab dan lain-lain. Seterusnya kita pergi kepada visi, misi dan matlamat Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah. Pertama sekali kita pergi kepada visi Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah. Visi bagi sekolah ini ialah untuk menjadikan sebuah institusi pendidikan yang unggul dan membangun nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bagi misi Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah pula ialah Seri Al-Hidayah menyediakan sistem pendidikan Islam untuk melahirkan generasi yang berilmu, beriman, beramal soleh, berakhlak mulia dan berketerampilan, menyumbang kepada pembinaan negara yang cemerlang untuk kehidupan duniaan dan akhirat. Seterusnya kita pergi kepada matlamat Seri Al-Hidayah. Terdapat 5 matlamatnya, antaranya ialah menyeluruh melalui aktiviti prasekolah, menguruskan hal ehwal pendidikan prasekolah Islam secara jujur dan ikhlas, menjadikan suasana pembelajaran yang ceria dan kondusif, jaminan dan harapan sifar buta huruf Rumi dan Jawi di kalangan murid prasekolah, dan akhir sekali melahirkan kanak-kanak celik Al-Quran dan pendidikan awal tahfiz. Seterusnya kita pergi kepada penempatan dan tugasan di organisasi. Sepanjang tempoh latihan industri yang telah saya jalankan sepanjang 14 minggu di Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah, saya ditetapkan oleh organisasi sebagai guru sesi pagi dan sesi petang, iaitu guru yang tetap. Bagi sesi pagi, saya ditetapkan mengajar dari darjah 1, 2 dan 3, manakala sesi petang darjah 4, 5 dan 6. Bagi mata pelajaran yang organisasi tetapkan pada saya pula ialah mata pelajaran Al-Quran, mata pelajaran Imla, mata pelajaran Bahasa Arab, mata pelajaran Tajwid dan juga Iqra untuk tahun 1. Seterusnya, refleksi saya sepanjang 14 minggu saya latihan industri di sana. Pada minggu yang pertama, bagi sesi latihan industri ini dapat dilihat dari aspek international, iaitu pada minggu pertama ini saya gunakan sebaik mungkin untuk berkenalan dengan guru pembimbing dan semua guru Seri Al-Hidayah. Selain itu juga saya turut berkesempatan untuk berkenalan dengan guru-guru praktikal yang lain yang turut menjalani latihan industri di Seri Al-Hidayah yang datangnya dari Universiti Sains Islam Malaysia dinilai seramai 3 orang. Di awal sesi pembelajaran juga, saya telah diberi kesempatan dan pengalaman untuk melihat cara pengajaran dan pembelajaran guru-guru yang sebenar. Saya telah diberikan tugas untuk mengambil alih kelas salah seorang cikgu yang berada di sana, iaitu Tuan Zainuddin, bagi subjek Bahasa Arab, Al-Quran, Tajwid dan Imla untuk setiap darjah. Dan seperti yang diketahui, pengesuaian dalam sesuatu kandungan kokurikulum yang diajar adalah penting bagi tugas seorang guru. Saya juga telah meneruskan tajuk pengajaran daripada
guru tersebut dan akan merujuk kepadanya tentang perkara yang tidak difahami, serta sedikit sebanyak belajar daripadanya tentang cara untuk menguasai kurikulum yang diajar. Seperti yang kita ketahui, sebagai seorang guru, kepelbagaian kaedah pengajaran dalam suatu subjek yang diajar sangatlah penting, kerana ia dapat menarik minat untuk para pelajar, memberi perhatian yang semaksimum mungkin dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Saya hanya perlu memikirkan kaedah pengajaran yang sesuai mengikut topik yang akan didedahkan kepada pelajar. Memandangkan pelajar adalah tahap sekolah rendah. Bagi subjek Bahasa Arab, pada awalnya pelajar kelihatan agak sukar menerima pengajaran Bahasa Arab, memandangkan bahasa percakapan yang saya gunakan adalah dalam bahasa Arab. Namun saya cuba berinteraksi dengan pelajar dengan menggunakan bahasa yang mudah dan pelbagai gaya bahasa badan bagi lebih memudahkan pelajar. Walaupun demikian, saya juga terpaksa menggunakan bahasa Melayu untuk perkataan yang sukar difahami oleh pelajar setelah menggunakan bahasa badan dan contoh-contoh yang mudah difahami. Bagi kelas Al-Quran, tajuk dan imla, ianya juga tidak menjadi masalah kepada saya kerana ia di bawah bidang pengajaran saya. Saya juga telah melakukan perkara yang sama seperti pengajaran bagi subjek Bahasa Arab. Bagi pencapaian pelajar sepanjang 14 minggu pengajaran, telah menunjukkan peningkatan yang baik dalam pembelajaran sama ada mata pelajaran Bahasa Arab maupun mata pelajaran lain yang saya mengajar. Rata-rata pelajar sebenarnya mudah menerima pengajaran yang disampaikan, akan tetapi mereka perlu diberi perhatian yang lebih dengan melakukan lebih banyak pengulangan dan pengukuhan. Sebagai guru praktikal yang sedang menjalani latihan industri, terdapat beberapa perkara yang masih perlu saya perbaiki dan membuat penambahbaikan. Antaranya, sebagai seorang guru, saya mestilah memberi perhatian kepada semua pelajar dari setiap sudut agar para pelajar tidak ketinggalan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, seorang guru juga perlu memberi pengukuhan yang tinggi dalam sesuatu isi pelajaran yang diajar, dan jangan menerima jawapan pelajar tanpa mengujinya terlebih dahulu. Saya juga perlu lebih kerap bersoal jawab dengan pelajar agar pelajar lebih faham dan lebih mengingatinya. Sebagai tindakan susulan, saya akan lebih memantau para pelajar dan memberi perhatian kepada keseluruhan mereka dengan lebih kerap dan memberi perhatian dari setiap sudut kedudukan pelajar. Saya juga perlu mencuba untuk berkomunikasi dalam kelas iaitu dalam Bahasa Arab yang mudah difahami oleh pelajar. Selain itu, waktu cuti sekolah juga, saya turut menjadi guru transit untuk para pelajar yang ingin transit sepanjang cuti sekolah, dan aktiviti pada pelajar transit antaranya ialah saya mengajar mengaji, Iqra' maupun Al-Quran, dan juga membuat aktiviti-aktiviti pengukuhan pelajaran pada mereka, dan melakukan aktiviti-aktiviti tentang pelajaran yang akan mereka hadapi ataupun akan mereka mempelajari bagi sesi akan datang. Dan saya juga menolong kerani dalam menyusun fail-fail pelajar, dan juga menolong mendaftar pelajar yang akan datang, membuat pendaftaran yang akan datang, dan juga melakukan pembersihan sekolah sepanjang cuti sekolah yang berlangsung pada Februari sehingga 19 Mac. Sepanjang saya menjalani latihan industri di Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah, hanya terdapat satu sahaja program yang sekolah itu jalani, iaitu sambutan Hari Guru dan juga jamuan Hari Raya yang berlangsung yang diadakan pada 19 Mei, iaitu hari terakhir saya berada di sana. Objektif bagi program ini adalah untuk meraihkan guru-guru dan pekerja sempena sambutan Hari Guru pada 16 Mei. Seterusnya, mengenang dan membalas jasa guru-guru dan pekerja yang mencurahkan bakti kepada murid-murid Seri Al-Hidayah.
Seterusnya, memupuk perasaan perpaduan ikhtisas dan muhibah di antara guru, pekerja dan murid. Juga mewujudkan sikap kerjasama antara guru dan pekerja dengan murid-murid dan mengeratkan dan merapatkan hubungan silaturahim antara guru, pekerja dan murid-murid Seri Al-Hidayah. Akhir sekali, mewujudkan sikap kerjasama antara guru dan pekerja dengan murid-murid. Pada program ini saya diamanahkan atau dipertanggungjawabkan sebagai pengacara majlis sepanjang program dan juga AJK dalam program ini, memandangkan tidak terdapat ramai guru-guru Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah, iaitu hanya 6 orang sahaja, dan kesemuanya juga bertanggungjawab sebenarnya dalam setiap aktiviti sempena program ini. Bagi prosedur tugasan, yang pertama, pelatih mendapatkan teks pengacara majlis sempena sambutan Hari Guru. Seterusnya, saya membuat persiapan latihan dan menyusun pengucapan bertata susila mengikut prosedur dan etika sosial untuk menjadi pengacara majlis. Yang ketiga, saya membuat penambahbaikan waktu sepanjang program. Yang keempat, sebagai AJK juga, saya perlu memastikan keadaan tapak perhimpunan bersedia untuk digunakan semasa majlis akan berlangsung. Seterusnya, saya membantu dan memantau serta bekerjasama bersama pelajar menghias pentas yang akan digunakan pada program tersebut. Dan akhir sekali, saya juga memberi bimbingan kepada pelajar yang akan membuat persembahan sajak sempena program tersebut. Sebagai kesimpulan sumbangan saya terhadap organisasi, sama ada waktu program maupun waktu saya menjalani latihan industri, adalah pertama, saya menjadi pengacara majlis dan guru melatih pelajar sajak. Dan saya juga banyak membantu kerani, terutamanya berkaitan penyusunan serta pengengklasan dokumen-dokumen yang berkaitan. Dan saya diberi tanggungjawab untuk menguruskan majlis Hari Guru dan sambutan Hari Raya sebagai pengacara majlis dan guru melatih saja untuk persembahan. Akhir sekali, saya bagi kepada kesimpulan selama saya menjalani latihan industri di Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah. Selama 1 semester menjalani latihan industri, banyak pengalaman, pengetahuan dan pendedahan yang berguna telah saya perolehi. Segala pendedahan yang diperolehi telah menyedarkan diri saya dalam meningkatkan keyakinan dari bagi menghadapi kehidupan yang banyak mencabar sekarang. Latihan industri adalah pelengkap kepada ilmu atau teori yang dipelajari, jelas dengan konsep ilmu amal, di mana ilmu yang dipelajari tanpa mengamalkannya akan hilang dan tidak akan memberi apa-apa kesan. Sepanjang saya menjalani dalam industri, terdapat banyak perubahan daripada sudut pembelajaran, persekitaran dan pergaulan sesama rakan sekerja. Ia secara langsung dapat meningkatkan dedikasi dan bersikap rasional terhadap diri saya sendiri. Walau bagaimanapun, masih wujud beberapa kelemahan yang dapat diperbaiki pada masa hadapan. Oleh itu, dapat saya simpulkan bahawa latihan industri banyak memberi manfaat kepada para pelajar, walaupun terdapat kelemahan kecil yang sedikit sebanyak mencacatkan keadaan supaya kelemahan ini dapat diperbaiki pada masa hadapan. Kesimpulan yang saya dapat melalui latihan industri ini ialah saya menerima banyak pendedahan dalam dunia pendidikan ini. Saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Universiti Sultan Azlan Shah yang memberi peluang kepada pelajar-pelajarnya mencari pengalaman sendiri dengan mengadakan latihan industri. Itu sahaja daripada saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.